Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, episod kali ini dikira sebagai sambungan kepada episod yang lepas, tetapi bukan berkenaan dengan Syekh Mustafa Sabri. Seperti yang saya janjikan, saya akan berbicara sedikit berkenaan dengan Freemasonry dan juga sedikit berkenaan dengan Revolusi Perancis ataupun French Revolution. Sebentar lagi awak pause kejap video ini, pergi ke Google dan type The Declaration of the Rights of Man and of the Citizens 1789. The Declaration of the Rights of Man and of the Citizens. Okay, klik pada image dan tengok image tersebut. Tak kira apa versi pun, bahagian atas sekali awak akan nampak lambang piramid, satu mata dan juga the ray ataupun the ray of light, the ray of the sun, yang terkenal sebagai simbol Freemasonry. Baik, ini bukan isu ala lambang je kan. Kadang-kadang kita bercakap tak perasan kan, seolah-olah lambang ni tak ada makna. Kalau gitu tukar Assalamualaikum kat pintu awak tu, tukar lambang salib, tak ada masalah kan. Ataupun lambang negara, mohor negara, awak injak-injak ke, awak pandang rendah, kan ada kesannya. Saya nak bertanya, apa kena mengena lambang tersebut dengan that declaration? Dan deklarasi tersebut ditulis pada tahun 1789. Itu tarikh yang sangat penting bagi tamadun moden. It is the mark, or kita kata sebagai titik permulaan sebenar tamadun barat moden, 1789. Episod lepas kita bercerita berkenaan dengan French Revolution. Bagi yang mengkaji sejarah, belajar political science, awak akan maklum betapa pentingnya kejadian Revolusi Perancis itu. Dia sebagai satu kejadian, kalau nak samakan dengan Islam, mungkin Fathul Mekah kan, the conquest of Mekah ataupun pembukaan kota Mekah, sebagai satu fasa sejarah Islam yang terpenting. Begitu juga bagi tamadun barat moden, Revolusi Perancis adalah titik itu. Tapi persoalannya, kenapa dalam deklarasi tersebut, yang juga boleh dianggap sebagai atuk ataupun mungkin bapa kepada UDHR, Universal Declaration of Human Rights, kenapa dekat atas tu ada lambang Freemason? Ini dalam gambar rasmi mereka, mereka tak pernah deny. Seorang manusia yang normal kan, bila kita membaca salah satu kejadian penting dalam sejarah manusia dan deklarasi yang ditulis pada era tersebut membawa lambang-lambang tertentu, manusia yang normal akan nak tahu siapa mereka ni, apa kepercayaan mereka, apa pegangan mereka, apa yang mereka nak capai. Orang yang pemikiran dia sudah tidak teratur, ataupun sudah kena brainwash, ataupun ada inferiority complex, ataupun sudah termakan propaganda, mereka akan kata alah, lambang saja, it means nothing kan. Tapi orang yang berfikir secara teratur akan ingin bertanya, siapa mereka ni? Dan antara yang menyumbang idea untuk menulis deklarasi tersebut adalah Thomas Jefferson. Dan kita tahu siapa Thomas Jefferson. Dan kita tahu pada tahun 1776 apa berlaku di Amerika. Boleh kita kata berlaku juga American Revolution di sana. Dan sejurus selepas berlaku American Revolution itu, kita melihat lambang Freemason yang ada di mana-mana deklarasi mereka. Bahkan dalam duit kertas $1 Amerika ada lambang yang sama. Macam mana ni? Ini dekat Perancis lambang sama, tu dekat Amerika lambang sama. Siapakah mereka ini? Baik, tanpa kita pergi ke isu lain, kita terus masuk kepada apa benda Freemason ni sebenarnya. Saya tahu ramai orang sudah bercakap tentang isu ini. Ramai ahli sejarah dan juga ahli paranoia pun ada juga bercakap tentang Freemason ni. Saya harap saya tidak seperti mereka, kerana tujuan bukan untuk menanam takut. Sebaliknya, untuk menanam rasa yakin diri, rasa yakin dengan agama Islam. Itu yang paling penting sekali. Masalah
sebahagian orang yang bercerita tentang teori-teori konspirasi seperti ini, atau hakikatnya fakta konspirasi, mereka membuat orang merasa lumpuh, merasa dikawal selia 100%, kan? Semuanya diperhatikan, semuanya dikawal, seolah-olah musuh kita ni macam Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Mereka juga manusia, jangan lupa, mereka juga ada kelemahan. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, Allah kata. Kamu menyangka mereka ni sangat kuat, bersatu padu, tapi hakikatnya hati mereka pun bercerai-cerai. Mereka pun saling berlaga dengan satu sama lain. Jadi jangan ingat enemy awak ni perfect, ya. The Freemasons are not perfect. Mereka juga manusia, mereka juga sudah buat banyak blunders, mereka sudah gagal banyak kali dalam sejarah. Mungkin pada era ini saja kita melihat mereka mencapai kejayaan yang paling besar dalam sejarah penubuhan mereka. Sebab tu mereka tak kisah lagi orang bercakap tentang Freemasonry, ya, seolah-olah mereka kata, even if you know, so what can you do to us, kan? Tapi itulah juga kebodohan mereka, itulah juga arrogance mereka. Tapi tak ada masalah, ya. Kita sampaikan apa yang kita perlu sampaikan. Baik, apakah itu Freemasonry? Kalau tengok dari segi bahasa dia, istilah penting di situ adalah Mason. Mason ni siapa? Adalah pembina daripada batu, orang yang membina bangunan daripada batu. Biasanya orang panggil stone mason. Dan perkataan Freemason itu membawa lambang bahawa mereka ini ingin membina sebuah bangunan batu. Dan bangunan batu yang mereka maksudkan itu, kalau tak percaya apa saya cakap, bukalah mana-mana ensiklopedia Freemasonry, ya. Mana-mana kitab-kitab asas Freemasonry, mereka tak pernah malu untuk katakan bahawa tujuan mereka adalah untuk membina kembali Haikal Sulaiman ataupun the Temple of Solomon, yang dalam Bible diceritakan bahawa dia diperbuat daripada batu. Sebab itu kita lihat perlambangan mereka banyak menunjukkan kepada Haikal Sulaiman itu, daripada dua tiang Jashin dan Buakin, daripada lantainya, dikatakan bahawa lantai Haikal Sulaiman begitu kalanya hitam putih. Banyak lagi yang menunjukkan kepada mereka sebenarnya ingin mengembalikan atau membina kembali Haikal tersebut. Tapi Haikal tersebut sendiri adalah satu lambang kepada sesuatu yang lebih besar. Apakah sesuatu yang lebih besar itu? Mereka sebenarnya ingin mengembalikan khilafah orang-orang Yahudi. Bila kita baca Al-Quran, kita tahu tentang Nabi Daud, kita tahu tentang Nabi Sulaiman. Kita tahu bahawa pada era Nabi Daud, pada era Nabi Sulaiman, yang mana mereka berdua adalah berbangsa Yahudi, Bani Israel, ya. Mereka menguasai, boleh kita kata mereka ni super power lah. Sama ada mereka menguasai dunia ataupun tidak, wallahu a'lam. Tetapi mereka adalah super power pada waktu itu. Jadi orang-orang Yahudi ini, ya, orang-orang yang dalam Freemasonry ini, mereka sentiasa bernostalgia tentang era itu. Mereka ingin mengembalikan khilafah Yahudiyah. Orang Islam malu nak cakap tentang khilafah, tetapi mereka tak malu. Mereka tak pernah malu untuk bercakap tentang khilafah mereka, sebab mereka masih berpegang kepada teori The Chosen People, ya. Dan saya tak bercakap tentang semua Yahudi. Saya bercakap tentang secara khusus Yahudi Al-Baqarah 101, 102. Itu bukan kod. Itu ayat Al-Quran. Dua ayat penting dalam surah Al-Baqarah berkenaan dengan hakikat. Pada pandangan saya, kedua ayat tersebut berbicara berkenaan dengan kumpulan yang sealiran fikiran dengan kumpulan Freemasonry ini. Dan Freemasonry adalah satu badan Yahudi, ya. Walaupun orang bukan Yahudi boleh masuk, tapi dengan satu syarat, pemikirannya harus diyahudikan, ya. Sebab Rasulullah SAW sendiri menggunakan istilah yuhawidani, ya, meyahudikan seseorang. Walaupun kita tahu Yahudi itu adalah Bani Israel itu adalah bangsa, tapi boleh diyahudikan. Maksud dia pemikirannya itu boleh dibasuh sehinggalah dia berfikir seperti golongan Yahudi tersebut. Maka kita lihat dalam Freemason Lodge, ya, lodges, ada orang bukan Yahudi, ada orang Islam, ada orang Kristian, yang mendakwa Hindu, yang mendakwa Buddhis, ada dekat dalam Freemasonry. Sebelum saya berbicara dengan lebih lanjut berkenaan dengan Al-Baqarah 101 sehingga 102, saya nak cerita sedikit
apakah bukti bahawa Freemasonry ini berdiri di atas dasar keyahudian? Saya akan tunjukkan screenshot, quotation dan juga tajuk buku. Sidang penyaksi boleh buat rujukan sendirilah, boleh buat kajian sendiri. Baik. Apa kaitan dengan Al-Baqarah 101 102? Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah bercerita tentang beberapa kumpulan, ya. Tetapi ada satu kumpulan ini, ada satu pihak ni yang Allah ceritakan sangat banyak. Siapakah mereka? Bani Israel, Yahudi. Amat tidak bijaklah kita kalau kita menganggap bahawa kisah tersebut hanya berlaku pada zaman itu ataupun pada zaman Rasulullah SAW sahaja. Dan orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Baqarah itu ataupun dalam mana-mana tempat dalam Al-Quran sudah tidak wujud lagi. Itu adalah satu pegangan yang bahaya tentang Al-Quran. Secara tidak langsung menyatakan bahawa Al-Quran itu tidak relevan. Pada pandangan saya, setiap ayat dalam Al-Quran itu relevan. Termasuklah ayat-ayat tentang perhambaan. Itu kita cerita dalam sesi yang lain. Dan bila kita sebut perhambaan, buang apa yang awak tahu tentangnya. Sebab perhambaan dalam Islam bukan seperti yang kita sangka. Bukan macam cerita gladiator ataupun apa saja gambaran yang awak ada. Pause dulu, insya-Allah. Bila kita ada peluang kita bercakap bahawa setiap ayat dalam Al-Quran itu relevan sehingga ke akhir zaman. Termasuklah ayat-ayat berkenaan dengan Bani Israel dan Yahudi. Kita bukan anti-Semitik. Kita tidak membenci orang Yahudi ataupun bangsa Yahudi. Tapi kita ada masalah dengan Zionist. Kita ada masalah dengan mereka-mereka yang menyokong gerakan Zionisme, ya. Jadi saya harap jelas, ya. We are not racist, we are not anti-Semitic. Bagaimana mungkin kita sebagai umat Islam menjadi anti-Semitik sedangkan Nabi kita adalah seorang Semite, ya. Dia datang daripada keturunan Sam bin Nuh, yang mana Bani Israel juga datang daripada keturunan yang sama. Jadi kalau nak jadi anti-Semitik, kita kena benci orang Arab sekali. Tak masuk akal. Baik. Surah Al-Baqarah ayat 101 102 menceritakan tentang satu cabang Bani Israel ini yang nabadhu wara'a zuhurihim. Mereka melontarkan kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala, melontarkan Taurat dan melontarkan kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum itu ke belakang mereka. Wara'a zuhurihim, maksudnya mereka reject, mereka tolak dan mereka berhenti mengikutinya. Selepas mereka tolak, apa mereka gantikan dengannya? Mereka ganti dengan ayat 102 surah Al-Baqarah. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka mengikut apa yang syaitan-syaitan itu tuduhkan tentang Sulaiman. Apakah syaitan-syaitan itu tuduh tentang Nabi Sulaiman pada zaman tersebut? Mereka tuduh Nabi Sulaiman itu mendapat kuasa sebegitu besar bukan kerana dia Nabi, bukan kerana dia ada mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kerana dia mengamalkan sihir. Dia mengamalkan sihir. Jadi itu tuduhan mereka. Sampai hari ini tuduhan itu tersebut masih kekal lagi. Ya, masih kekal. Alive and kicking lagi pemikiran tersebut ataupun kepercayaan tersebut. Mereka buang Taurat, mereka tukar dengan akidah sihir. Bila sebut sihir ni, orang biasa bercakap tentang the practice of sorcery, the practice of black magic. Tetapi sedar ataupun tidak, sihir ni dia ada akidah dia sendiri. Dia ada akidah dia sendiri. Ya, jadi mereka selepas lontar Taurat, mereka mengambil, dia adopt fitnah syaitan tersebut. Ya, sudah tentu mereka nak jadi macam Nabi Sulaiman. Maka nak jadi macam Nabi Sulaiman, kenalah buat apa yang Nabi Sulaiman buat. Dan pada sangkaan mereka, dia mengamalkan sihir. Jadi kita kena amalkan sihir. Dan nak amalkan sihir, kena pegang pada akidah Saharah juga. Kena pegang kepada akidah tukang-tukang sihir. Dan saya akan buktikan betapa golongan Freemason ini sangat fit, sangat kena dengan kedua-dua ayat ini. Mereka masih mendakwa keterkaitan mereka dengan tradisi keyahudian, tetapi mereka tidak lagi menghormati agama Nabi Musa. Mereka tidak lagi menghormati halal dan haram yang ada dalam Taurat, yang diajarkan oleh Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi-Nabi Bani Israel.
Tetapi mereka masih berpegang kepada doktrin the chosen people, ya, mereka ni adalah bangsa terpilih, dan mereka masih berpegang kepada the concept of Messiah. Mereka masih menunggu Messiah mereka ataupun Al-Masih mereka. Tapi benda lain mereka tak ikut dah. Mereka tak ikut, ya. Benda lain mereka ganti, ya? Akidah mereka ganti dengan akidah Sahara. Apa bukti saya? Kalau kita buat kajian tentang Freemasonry, salah satu aspek pentingnya adalah Kabbalah, ya. Kabbalah ni bila dengar kan, macam apa benda ni kan, mystical, occultish. Memang betul dia mystical tradition, dia memang betul dia adalah occult tradition. Tetapi dia bukanlah satu perkara yang terlalu misterius sampai susah nak faham dan susah nak tahu. Kerana pada pandangan saya, bila kita ada Al-Quranul Karim, kita ada kunci untuk memahami perkara-perkara yang sepatutnya manusia faham dalam dunia ni. Ya, walaupun ya, mungkin kita sudah tentu kita tak boleh faham semua perkara, tetapi Al-Quran adalah kunci untuk kita memahami perkara-perkara besar ini. Dan sudah tentu golongan Freemason ni adalah satu kumpulan penting. Saya dah sebut tadi, mereka di belakang French Revolution yang menjadi asas kepada tamadun barat moden. How can you say they are not important? Jadi kita kena faham tentang mereka ini. Jadi kumpulan Freemason ini, mereka dah tak hormat kepada hukum hakam Nabi Musa lagi dah. Mereka ganti dengan akidah tukang sihir. Bila kita tengok Kabbalah ni, Kabbalah ni adalah satu aliran dalam agama Yahudi yang mendakwa bahawa Nabi Musa menerima satu cabang wahyu yang Allah rahsiakan daripada orang awam. Allah hanya beri kepada Nabi Musa dan mungkin orang-orang tertentu sahaja. Itu yang disebut Kabbalah ataupun Qabilah. Ilmu yang datang melalui bukan melalui penulisan, tetapi melalui mulut ke telinga, penyampaian, Qabilah. Dia macam occult knowledge, esoteric knowledge, ilmu rahsia. Berkenaan dengan kaitan di antara Kabbalah dengan Freemasonry, kita lihat pada era Renaissance. Kerana Renaissance ni adalah asas falsafah kepada French Revolution, ya. Asas falsafah yang dimanifestasikan, yang dizahirkan dalam bentuk politik, iaitu French Revolution. Tapi asas pemikiran ni datang daripada zaman Renaissance pada abad ke-13, 14, 15 dan seterusnya, sehinggalah berlakunya revolusi Perancis. Pada era Renaissance, yang orang barat panggil sebagai the rebirth. Rebirth ni satu kelahiran semula. Apa yang lahir semula? Kan sudah tentu bukan agama Kristian ataupun kembalinya manusia barat kepada agama Tuhan. Tidak. Kembalinya mereka kepada tradisi ancient Greek, khususnya kembalinya mereka kepada akidah-akidah occult, ya, seperti Plotinus, akidah yang dipegang oleh orang-orang seperti Plotinus, Iamblichus, Hermes Trismegistus, orang seperti ini, ya. Itu yang dimaksudkan dengan rebirth, ya. Not so much the scientific rebirth, but occultish. Dan kaitan occult dengan sains di zaman Renaissance sangat kuat. Kita ambil contoh mudah. Orang-orang seperti Francis Bacon, nama besar Renaissance, yang dikenali sebagai seorang saintis ahli falsafah. Tapi orang tak perasan, mereka juga adalah pengamal Kabbalah. These are all established facts. Mereka tulis dalam diary mereka, ya. Orang-orang seperti Isaac Newton. Berapa ramai di antara kita yang tahu Isaac Newton ada melukis floor plan kepada Haikal Sulaiman, the Third Temple of Solomon. Maksudnya dia ni juga, kita tak tahu bangsa dia apa, tapi pemikiran ni juga sudah diyahudikan. Maksudnya dia memperjuangkan kembalinya orang Yahudi ke Jerusalem untuk mengembalikan khilafah Yahudi mereka itu, to re-establish the Temple of Solomon. Siapa lagi? John Dee, ya, pemikir besar abad era Renaissance pada waktu itu, yang juga seorang pawang kepada Queen Elizabeth. Dia pawang Queen Elizabeth. Mereka saintis dalam masa yang sama sorcerers.
banyak lagi kalau saya nak sebut nama-nama dia orang ni. Termasuk Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci ni, dia bukan saja seorang saintis tapi juga seorang pengamal ilmu sihir. Dalam definisi Islam sihir, mereka boleh panggil apa mereka nak panggil, tetapi bila kita lihat what they are practicing is actually sihir. And nama ataupun istilah yang boleh menjelaskan semuanya adalah Kabbalah itu sendiri. Dan Newton, Da Vinci, Bacon, mereka adalah sealiran fikiran yang sama dengan golongan Freemason. Jadi Baqarah 101 hingga 102, pada pandangan saya, dia menceritakan tentang aliran ini. Tak kira lah awak nak panggil Freemason ke, awak nak panggil Illuminati ke, awak nak panggil Bilderberg ke, itu tak penting. The names are not important. What's important are the principles. Apa yang penting adalah kepercayaan mereka. Awak boleh kata diri awak Islam tapi awak pegang prinsip-prinsip Freemason, maka awak Freemason. As simple as that. Ataupun seorang Freemason boleh kata saya Freemason tapi dia berpegang kepada rukun iman, maka dia Islam, kan? Jadi nama ni walaupun ada kepentingan dia, tetapi dia tidak lebih penting daripada kepentingan isi ataupun the essence of the belief. Kalau saya nak coin a term, an Islamic term for it, saya akan kata bahawa Freemasonry ini adalah satu aliran batiniyah. Dia adalah aliran batiniyah dalam Yahudi dan juga aliran batiniyah dalam Christianity. Sebab dia ada gabungan. Itu kita boleh cerita pada sesi yang mungkin Allahu'alam bila, tapi di lain kesempatan insya-Allah. Dia adalah aliran gerakan batiniyah. Dan bila kita sebut batiniyah ni, dia ada dia punya ciri-ciri. Antara ciri yang paling utama sekali adalah wahdatul wujud. Jangan terperanjat, jangan terkejut. Wahdatul wujud ni bukan doktrin sufi. Dia doktrin falsafah, dia doktrin occult, dia doktrin esoterik. Dan sebenarnya dia adalah akidah tukang sihir. Ya, bagi siapa yang nak faham, tukang sihir ada akidah dia sendiri. Dan ciri utama akidah tukang sihir adalah mereka mesti percaya kepada konsep wahdatul wujud ataupun pantheism ataupun whatever names you want to call it. Orang yang tak setuju mengatakan wahdatul wujud pantheism boleh berbincang dengan saya. Saya insist mengatakan bahawa wahdatul wujud khususnya dibawa oleh orang-orang seperti Ibn Arabi. Tapi saya menjemput, ya, kita berbincang secara ilmiah, ya. Aliran batiniyah seperti Freemason ini, dia sepanjang zaman tak pernah hilang. Dia tukar nama saja. Kalau di Baghdad dulu ada Freemason. Siapa mereka? The Brethren of Purity atau Ikhwanus Safa. Dan Freemason hari ini memanggil mereka sebagai The Freemasons of Basra. Tapi waktu tu tak adalah istilah Freemason tu. Tapi dia punya prinsip sama. They are always present, ya? Dan dalam tasawuf Islam keluar aliran Ibn Arabi ini. Dan mereka kalau kita lihat dengan Freemason, akidah dia lebih kurang sama. Tak banyak beza. Dan Kabbalah berserta dengan ilmu perwafakan Islam berlaku exchanges di Andalus. Sehingga pengkaji-pengkaji tidak tahu mengatakan sama ada Kabbalah ini anak kepada tasawuf falsafi orang-orang seperti Ibn Arabi ataupun sebaliknya. Maksudnya adakah Ibn Arabi yang mencetuskan Kabbalah atau Kabbalah sebenarnya yang mempengaruhi Ibn Arabi? Begitu sekali hubungan kuat ataupun the exchange, the interaction between the Kabbalists and the Sufis during that time in Andalus. Dan antara persamaan lagi, aliran batiniyah Freemason ini dengan ataupun aliran batiniyah Yahudi dengan aliran batiniyah orang seperti Ibn Arabi, mereka dua-dua yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Itu yang Allah kritik orang Yahudi dalam Al-Quran. Mereka tahrif. Tahrif ni maksudnya apa? Mereka mentakwilkan ataupun mentafsirkan makna ayat sehingga membawa maksud yang bertentangan dengan ayat tersebut. Kufur dikatakan iman, azab dikatakan nikmat. Itu maksud dia, menerbalikkan. Itu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Yang kita lihat golongan Yahudi Kabbalah ni, itulah kerja mereka. Mereka ambil ayat-ayat Taurat, ya, mereka takwilkan dengan pentakwilan yang jadi bertentangan.
Mereka masukkan nombor dekat dalam, mereka tukar-tukar huruf dia, mereka convert jadi numerology, mereka tukar jadi wafak sehingga ayat tersebut hilang makna asal. Begitu jugalah yang dilakukan oleh aliran Batiniyah di kalangan orang Islam juga. Mereka mempermain-mainkan Al-Quran sehingga makna Al-Quran itu jadi terbalik, bahkan ditukar menjadi alat sihir pula. Ini bahaya yang sangat besar. Apakah slogan utama golongan Freemason ini? Biasanya mereka ulang dua perkara: the unity of religions and the brotherhood of man. Dan of course lah slogan-slogan lain seperti progress, seperti reformation, seperti justice, equality, liberalism, fraternity. Itu semua kita boleh kata sebagai neutral term lah, walaupun maksud yang mereka nakkan berbeza dengan apa yang kita faham. Walaupun istilah sama, nampak manis, tapi maksud mereka lain daripada apa yang diajarkan oleh wahyu. Tapi yang paling unik adalah the unity of religions and the brotherhood of man. Manis kan? Tapi sudah tentu bertentangan dengan agama kita. Kita kata agama tidak sama. There is no such thing as unity of religions. In reality pun sebenarnya religion hanya ada satu. Betul kan? Jadi unity of religions ini membawa kepada syncretism ataupun perennialism. Yang kita lihat dalam aliran Ibn Arabi juga ada dalam kitab Fususul Hikam. Memang tidak boleh nafikan, dapat nas-nas yang sarih yang membawa kepada perkara tersebut. Jadi bila kita bercerita berkenaan dengan unity of religions ini, dia adalah satu doktrin kufur, ya. Kalau buka buku yang ditulis oleh Thomas Paine, dia kata all religions are false except deism. Dia Freemason, ya. Jadi kita boleh faham di situ maksud mereka dengan unity of religions ni. All religions are the same, but not that they are true. All religions are equally false. Itu maksud mereka, kan? Dan apa hak mereka untuk mengatakan semua agama sama, sedangkan doktrin asas agama-agama ini saling bercanggahan, kan? Jadi dakwaan mereka tu adalah dakwaan empty, kosong sahaja. Yang kedua adalah the brotherhood of humanity. Juga adalah satu istilah yang manis. Kita ada pertalian darah dengan semua manusia daripada Nabi Adam. Tetapi nak kata kita bersaudara, saya tak nak bersaudara dengan Fir'aun. Namrud bukan saudara saya. Netanyahu, kalau dia tak taubat lah, ya. Kalau dia meninggal tak taubat, dia bukan saudara saya. Ariel Sharon bukan saudara saya. Tapi orang Islam adalah saudara saya, tak kira bangsa. Yahudi yang Islam, Cina yang Islam, India yang Islam, dan juga orang bukan Islam yang tidak memusuhi dan tidak memerangi kita. Tapi yang memerangi Islam, yang melakukan kezaliman kepada manusia, they are not my brothers. They are my fellow humans, but they are not my brothers. So there's no such thing as the unity, the brotherhood of humanity. Kecuali kalau mereka menekankan tentang kepentingan Nabi Adam. Nabi Adam adalah seorang Nabi, dia menyembah Tuhan yang satu, dia membawa agama Islam. Kalau atas dasar itu kita boleh terima. Tetapi apa yang mereka maksudkan bukan itu. That is not what they mean, ya. Dan antara ciri penting mereka juga adalah bila mereka buat revolusi politik, musuh mereka selalu dua perkara yang mereka nak hancurkan. Mereka nak hancurkan institusi keagamaan. Di barat dulu, the church lah, gereja. Dan mereka nak hapuskan monarki. Dua idea ini datang daripada golongan Freemasons. Dan kalau tidak percaya, boleh baca buku yang ditulis oleh Profesor John Robinson. Dia hidup sezaman dengan French Revolution. Dia seorang lecturer dalam sebuah universiti di Perancis pada waktu itu. Dia membongkar, ya, konspirasi ini. Proof of Conspiracy by Professor John Robinson, ya. Dia menjelaskan bahawa agenda utama puak ini adalah menghancurkan dua perkara, iaitu gereja dan juga sistem monarki, sistem kesultanan. It is actually quite unique to these people sebenarnya. Tujuan mereka apa? Tujuan mereka sebenarnya nak attack dan nak serang, nak target religion. Sebab dua institusi besar yang melindungi agama, tak kira lah Islam ataupun Christianity, adalah institusi gereja ataupun institusi keagamaan dan kesultanan ataupun khilafah ataupun monarki. Jadi it makes sense kenapa mereka nak hancurkan kedua perkara ini. Jadi sesiapa sahaja yang membawa doktrin ini
tak kiralah dia mendakwa ataupun mengaku ataupun sedar tentang Freemasonry ataupun tidak, dia telah membawa salah satu ciri penting Freemasonry itu sendiri. Dan yang terakhir sekali untuk episod kali ini, seperti semua jalan kekufuran, slogan-slogan yang mereka bawa manis dan pada awal-awalnya akan kelihatan hebat, tetapi pada hujung-hujungnya pekong mereka akan terkeluar. Contoh mudah, lihat revolusi Perancis. Mereka memperjuangkan slogan persamaan, tolerance, tolerance, mentoleransi pandangan-pandangan yang berbeza dan sebagainya, equality, persamaan, justice, keadilan. Tetapi kita lihat berapa ramai orang yang tidak setuju dengan revolusi Perancis itu dibunuh dengan kejam oleh the French Revolutionists. Sehingga pada zaman itu mereka mencipta satu alat yang terkenal sehingga ke hari ini dipanggil sebagai the guillotine. Dan alat untuk memancung, dia ada switch dia tu, pisau akan jatuh daripada atas sehingga memancung kepala manusia. Itu dipanggil the guillotine, yang dicipta pada zaman itu untuk menutup mulut mereka-mereka yang tak setuju dengan revolusi Perancis. Bagi siapa yang nak tahu lebih, mungkin boleh kaji tentang the rebellion of La Vendée ataupun La Vendée. Baru-baru ini mereka buat satu, bukan anniversary ataupun mengingat kembali berkenaan dengan La Vendée tersebut, dan ada cadangan untuk memanggilnya the genocide, satu pembunuhan beramai-ramai. Ini berlaku pada revolusi Perancis oleh orang-orang yang mendakwa ingin membawa keadilan, ingin membawa reformasi, ingin membawa kemajuan, tapi akhirnya mereka membawa kerusakan yang amat besar. Sama seperti Kamal Atatürk. Slogan awal-awal dia baik, hebat, tetapi lihat apa dia buat. Dia bunuh para ulama, dia merobek-robek agama Islam, menghina agama Islam, ulama digantung di pokok-pokok. Itulah hakikatnya. That is the essence of kufur kalau kita nak faham. Semoga umat Islam mengambil pengajaran. Kita bertemu dalam episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.